صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر يا كريم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini merupakan kelas pertama kita. Kita cuba membaca dan juga memahamkan dan sekaligus kita mengkhatamkan kitab Al-Madkhalul Wusul ila Ma'rifati Ilmil Usul. Itu bacaan dia lah. Kalau antum ada hard copy boleh terus ambil dia punya dhabit. So kita baca kitab, kita akan dhabit sekali. Apa dhabit? Kita akan buat setiap baris-baris dia. Itu di antara kepentingan kita baca kitab ni. Madkhalul Wusul ila Ma'rifati Ilmil Usul. Okay? Baiklah. Siapa yang pengarang dia? Lil-Allamati Al-Jalili Fadilati Sayyidi Muhsini Ali Al-Musawi Ghafarallahu lahu wa liwalidayh. Yang dikarang oleh Imam Allamah Al-Jalil. Ini bukan nama dia. Al-Jalil ni merupakan sifat kepada Allamah. Okey. Itu sifat kepada Allamah. Allamah ni merupakan dipanggil sirah mubalaghah. Apa mubalaghah? Contoh kita kata orang itu cantik, jamil. Tapi kalau nak kata cantik sangat, jamil. Apa? Jamal dan sebagainya lah. Dia ni baik, hasan. Kalau baik sangat, hasan. Kita akan tambahkan sabdu. Kaedah dalam bahasa Arab, ma zada harfan zada ma'nan. Apa benda-benda pun yang bertambah huruf dia akan bertambahlah maknanya. Okay, itu kaedah. Oleh itu, dalam kita memberikan nama ulama ataupun kan alim. Okey, orang alim ni dipanggil alim. Kan ain lam ya mim, alim, orang alim. Tapi bila jamak dipanggil ulama. Okey. Kalau kenapa tak dipanggil alimun tambah waw nun? Kenapa dia tambah alif lam mim jadi jamak taksir? Ain lam mim alif dengan hamzah. Kenapa tak panggil alimun jamak mudzakkar salim? Kerana dalam Quran menyebutkan innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Kalau orang yang soleh dipanggil salihun. Kalau orang yang dipanggil sebagai bertakwa dipanggil muttaqin, muttaqun. Semua jamak mudzakkar salim. Tapi bila ulama dia tak pakai jamak mudzakkar salim. Kita dia alimuna ataupun alimina, tidak. Dia jadi ulama. Kerana dalam Quran Allah sebut innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Jadi ulama kita, ulama Islam menggunakan kalimah ulama itu merujuk kepada orang yang alim, okey, tanpa menggunakan kalimah alimun. Sedangkan ada dalam Quran alimun, inna fi dzalika laayatil lil alimin, kan? Tapi tetap orang yang alim itu digunakan kalimah ulama. Kerana pertambahan huruf dan juga tambahnya alif dan hamzah menunjukkan kepada satu benda yang besar, huruf mad. Okay, setiap kalimah yang digunakan dalam bahasa Arab dia ada maksud tersendiri. Dia bukan digunakan sembrono. Oleh itu, mengapakah Allah memilih Arab sebagai bahasa untuk menggambarkan wahyunya? Okay, alamatil jalil fadilati. Boleh juga. Fadilatu boleh juga. Fadilah ni bukan nama dia. Itu nama perempuan tu, bukan Fadilah nama dia, bukan. Fadilah ni satu dipanggil kalimah ikhtiram, kan? Fadilatul Syekh. Okey. Kalau kita panggil sebagai, kalau mufti, sahibus samahati, kan? Kalau orang yang berkuasa, sahibul fakhamati. Dia ada kalimah-kalimah yang sesuai lah. Dan kita jugalah panggil tuan yang berbahagia, yang berusaha, ada beza tu, kan? Okey. Fadilah As-Sayyidi Muhsini Ali Al-Musawi. Ghafarallahu lahu walidayh. Okey, ghafara ni fi'il apa? Fi'il madhi. Allah tu apa? Dia punya fa'il. Lahu ni Allah mengampunkan dia dan kedua orang tuanya. Okey. Ini jumlah insyaiyah ke jumlah khabariyah? Okey. Insyaiyah ke khabariyah? Jumlah ayat penyata ke ayat
insya ataupun khabar? Sekejap anak nak gua jap. Saja. Jangan nak balas tak. Hmm. Jangan. Okey. So, ghafarallahu lahu wa liwalidayh. Tu jumlah khabariyah ke jumlah insyaiyah? Ada dua jenis jumlah dari sudut ilmu balaghah kita pun belajar. Ada jumlah dipanggil khabariyah. Ada jumlah insyaiyah. Kan? Ada insyaiyah talabi, ada insyaiyah ghaira talabi. Okay. Dalam ilmu badi'. So, ini jumlahnya khabariyah. Khabariyah mana nak bagi tahu ya? Allah telah mengampunkan dia dan juga ayah kedua orang tuanya. Tapi sebenarnya ini bukan jumlah khabariyah. Ini jumlah insyaiyah. So, dalam maksudnya ialah mudah-mudahan. Okay, mudah-mudahan. Macam kan kalau kita dengar Allah kata, kita punya bahasa pun, Allah yarham, kan? Siapa tu? Siapa tu yang ngajar dulu? Allah yarham Ustaz sekian. Allah yarham tu kalau kita Arabkan dia, Allahu yarhamu. Allah merahmati. Itu jumlah khabar, ayat penyata. Allah sedang merahmati. Allah berterusan merahmati. Tapi sebenarnya makna yang kita inginkan ialah insya. Apa insya? Saya nak doakan agar Allah merahmati almarhum. Agar Allah mengampunkan dia dan kedua orang tuanya. Ini dipanggil ghafarallahu lahu wa liwalidayh. Ini ialah jumlah insya. Jumlah khabariyah lafzan insyaiyah maknan. Tunjuk Arab macam tu. Kita juga pun ada lah. Tentu. Tapi kita biasa ada awal-awal tu kita kata apa? Mudah-mudahan. Okay? Mudah-mudahan. Okay. Dia panggil apa? Maaf. Khabariyah. Nampak yang anda punya tu? Punya screen khabariyah lafzan. Lafaz dia yang disebutnya ialah khabar, ayat penyata. Allah mengampunkan dia dan kedua orang tuanya. Tapi maknanya ya insyaiyah maknan. Insyaiyah maknan. Tapi sebenarnya yang dikenaki adalah insyaiyah. Apa doa? Okey, maksudnya apa? Mudah-mudahan Allah mengampunkan siapa? Allah ampunkan siapa? Ampunkan dia dan juga kedua orang tuanya. Memang tidak ada mudah-mudahan dalam bahasa Arab la'alla ataupun asallahu ayyaghfira. Itu dia punya takdir lah. Okay, takdir dia asallahu, anda nak besarkan ayyaghfira lahu waliwalidayhi. Itu maksud dia. Mudah-mudahan Allah mengampunkan dia dan juga kedua orang tuanya. Itu maksud dia sebenarnya. Cuma dia gunakan kalimah itu ialah kalimah khabariyah. Ghafarallahu lahu wa liwalidayhi. Okey. Okey, siapa yang buat kitab ni? Nasyir ni ialah penerbit dia. Syarikah Bangkul Andah Surabaya. Okey, VIP dia lah. Okey, ni dia punya. Ni kita baca macam pondok kulit ke kulit Semua kita baca ni. Kalau ada masa kita baca kat dia punya lambang apa ni. Bungkul Indah ni. Okey, tak apa. Terus. Macam mana bacaan dia? Fihristul kitab. Kalau Ami kita panggil Fahrosat. Okay, Fihris. Apa Fihris? Panggil indeks kitab ini. Indeks Fihrisat. Okay. Indeks dia. Okay. Kalau biasa kalau antum beli buku Arab, kaedah kita kalau dia ada takriz, baca takriz. Apakah takriz? Kalau antum beli buku kan,
buku Arab lah, buku Melayu tak payahlah. Buku, cari takris. Apa takris? Puji-pujian, acknowledgement. Okay, acknowledgement buku tu. Maknanya kita beli buku tu, orang telah pun memuji. Boleh kita baca di situ untuk memahamkan apakah konten buku tu, ataupun kita tengok dia punya khilasah kalau ada. Khilasah. Ataupun kita tengok fihris tu. Kita buka fihris. Kenapa kita buka fihris? Kita nak tahu apakah kandungan yang dibincangkan secara glimpse ataupun secara sepintas lalu. Fi lamhatin. Lamhah. Lamhah ni at glance. Okay? Orang putih panggil at glance. Sekilas pandang. Okay? Lamhatin. Lamhah tu sekilas pandang. Saya nak tahulah apa buku ni sebab nak baca kesemuanya tidak ada masa. Tu kaedah kita beli buku lah. Hari ni antum senang, boleh download free. Tapi kalau ada peluang, ada duit nak beli buku yang berbentuk hard copy, kita pun tak tahu apakah cerita dia, penting tak penting, adakah ia bermakna kepada kita. Kita tengok takris ataupun khilasah ataupun dipanggil fihrisat. Fihrisat, kandungan kitab ni. Ini kandungan dia. Khutbatul kitab. Khutbatul kitab ini ialah merupakan muqaddimah, cerita tentang kitab tersebut. Kalau dalam bahasa moden, bahasa kajian dipanggil al-itarul am. Al-itarul am. Itarul am tu apa? Maklumat umum tentang kitab ini. Kalau buat tesis PhD master dalam bahasa Arab, inilah akan jadi kita punya bab pertama. Nanti Luqman FYP SEM 7 nanti nak buat bahasa Arab, mesti ada al-itarul am. Siapa yang buat FYP bahasa Arab lah. Okay, ni dia punya bahas dia. Ta'rifatu fi usul fiqhi. Ada ta'rifan dahulu. Ada hukmu wa aqsamuhu. Al-ilmu wa aqsamuhu. Al-kalamu wa aqsamuhu. Okay, dan seterusnya lah. Okay, ada bab. Nanti kita akan cerita lebih lanjut bila kita sampai kepada bab tersebut. Khalas, kita pergi bismillah bab yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimatun. Okay. Ni khat apa ni? Siapa tahu khat apa ni? Ni khat apa ni? Siapa yang pandai khat? Tak tahu, doktor. Tak tahu? Sama lah, nampak tak tahu kak? Nak tanya. Okay. Okay, khat. Dia khat ini, dia ada, Ana secara tak pernah pun, Ana tulisan pun buruk dalam tulisan Jawi. Arab tulisannya cantik. Sebab tu lah kalau anda pergi ke Jana pun kat Mesir tu, di Ma'had Mesir tu memang dia ada kelas khat, tapi kita tak ambil. Dan Melayu tak wajib ambil. Ana pun tak ambil lah, tak wajib kan. Tapi dia memang Arab, dia penting. Sebab apa khat ni dia ada dia punya message. Khat ni dia ada message. Dia khat sulus, khat kufi, khat riq'ah tu dia ada message dia. Dia bukan buat semata-mata nak cantik mata tak. Dia ada message yang tertentu. Kalau kita tengok kepada buku-buku yang dikarang oleh ulama kita dalam manuskrip mereka menggunakan khat kufi. Okay, ni kufi ni. Okay, dia guna kufi. Kufi ke ni? Dia anak tengok anak saya. Ulama kita dia benda tu bukan kosong lah. Dia ada message. Sorry ya, dah hilang pula lah. Khatul kufi. Bukan kufi. Ni kufi macam ni. Dia as-sulus. Doktor ada Rakaah. doktor rakaah. 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 Saya tak tahu macam sebut. Okey. Rakaah. Tamam. Hadha rakaah. Okey. Dia kebanyakan buku-buku, tak semua. Buku-buku dia buat khat rakaah. Rakaah ni kalau tengok dia punya tabiat dia, kelah khat lah pula kita ni. Dia punya qaf tu ataupun yang dua titik, yang noktatain semua dia akan combine. Okay. Ada beberapa lah kan. Okay. Jadi itu memang sistem dia buku untuk menyampaikan message dia menggunakan khat rakaah. Ada setiap khat tu ada dia punya lahu maqasid wa lahu maqasid wa lahu ahdaf. Fala alhamdulillahilladzi
ja'alal ibadata tariqata liwusulihi, ataupun tariqatan liwusulihi. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang menjadikan ibadah sebagai jalan untuk sampai kepadanya. Nya apa? Nya Allah. Wa'tadda bisihhatiha fi ma'rifati abwabil fiqhi wa fusulihi. Dan juga mengambil kira kesahan ibadah itu di dalam, okay, dan akan dikira sahnya ibadah itu, ni ibadah, okay, di dalam, dengan cara mengetahui bab-bab di dalam fiqh dan juga pembahagiannya. Apa beza bab dengan fusul? Siapa boleh cerita? Ma huwa al-farqu bainal babi wal fasli? Okey, Arab dia ada tiga. Ada beberapa dia mula-mula sekali dia akan panggil satu buku tu, dia panggil sebagai maaf, dipanggil, kalau buku tu dipanggil Al-Kitab. Okay? Yang kitab lah, nama pun kitab kan? Al-Kitab. Sorry, aku nak besarkan sekejap. Al-Kitab. Ni kitab lah. Okay? Cuma kitab ini kadang-kadang dia ringkas, dipanggil Kutayyib. Kalau anda jumpa kalimah Kutayyib ni, dipanggil kitab yang kecil. Rasanya kitab yang kita baca ni Kutayyib, dipanggil Kutayyib. Di atas wazan saghir, dipanggil tasghir. Okay, tasghir apa tasghir? Mengecilkan. Tasghir. Okay, kita wazankan tasghir. Semua benda yang kita tasghirkan tu, itu kecil. Contohnya, rajul, kita panggil rujail. Rajul tu laki kan? Tapi kalau laki tu macam tak laki je, nampak atau lembik je, kita panggil rujail. Okay? Kalau contohnya, dia ni macam ayah, tapi kita nak panggil dia ayah yang junior, panggil Ubay. Abi Ubay, kan? Itulah fungsinya tasghir. Tasghir ni ada dua function dalam bahasa Arab. Okay? Pertama sekali untuk li mahabbah. Mahabbah, untuk menunjukkan kasih sayang. Kan? Kita contohnya apa? Dalam sebuah hadis Nabi SAW, pernah kali Nabi dia tegur seorang sahabat yang kecil, budak kecil lah. Kan? Dia ada, budak kecil ni dia ada burung yang dia bela lah. Maka Nabi tegur dia, ya Umair, ma fa'alan Nu'air. Nabi kata, wahai Umair, nama dia Umar tapi Nabi panggil Umair. Nabi tasghirkan perkataan tu. Umair tu mana Nabi nak katakan, Nabi, aku sayang kat hang ni. Aku panggil Umair. Ya Umair, ma fa'alan Nu'air. Nu'air tu dia punya apa? Dia punya nama burung lah. Okay, burung babarok, kakak tua lah. Nabi menggunakan kalimah Umair wan Nu'air tu kalimah tasghir. Nabi nak tunjukkan, Nabi nak menghampiri. Okay. Namun maksud kedua daripada tasghir itu ialah dipanggil sebagai li'ihanah, untuk menghina. Li'ihanatin. Kita nak merendahkan dia. Macam tadilah, rajul lelaki kita panggil rujail. Kan, rujail tu dia yang laki, rajul. Dalam bahasa Arab, dalam bahasa Melayu, laki kan, apa yang kita faham? Laki apa? Laki lah, dia berjantinan laki. Arab dia faham laki ni, rajul ni adalah laki yang bersifat sempurna kelakian dia. Kalau tangan bengkok tu bukan laki tu. Bengkok tu mana tangan dia tak kuat lah kan, mana macam sajat lebih kurang lah. Tu bukan laki tu. Tu tak laki tu. Tu dah jadi laki tiruan nama dia. Okey, tu bukan rajul. Sebab tu dalam Quran kata ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, kan? Dia tak kata az-zakar, kata ar-rijal. Okey. Tapi kalau kita panggil rujail, tu ihanah, penghinaan tu. Okey. So, jadi tapi kalau kitab yang kecil dia panggil Kutayyib. Okey.
Okey. Tapi tak semua benda boleh kita tasghirkan. Okey. Okey. Bawah daripada kitab yang terkandung dalam kitab apa? Dipanggil al-faslu. Sorry, al-babu. Apakah takrifan bab? Bab ini ialah dipanggil pecahan-pecahan yang berada di dalam sebuah kitab. Bawah bab apa? Faslun. Kalau antum buat tesis dalam bahasa Arab, benda ni kena betul ni. Babul awal. Bawah dia ada faslul awal. Bawah faslu apa? Al-far'u. Okay? Al-far'u. Cabangan. Bawah al-far'u apa? Al-mas'alatu. Okay. Faham Babu, bawah dia al-faslu fasa. Al-far'u cabangan. Okay? Al-mas'alatu kecil lagi. Itu dia punya, tu bagaimana kita menyusun topik perbahasan. Benda ni memang tak ada zaman Nabi. Cuma ulama kita buat untuk menyusun sesebuah topik ataupun sesebuah diskusi itu agar lebih terfokus. Okay? Jadi kalau kita tengok apa sejarahnya, bacalah kitab hadis. Ulama hadis dan ulama fiqh di antara mereka yang berinovasi dalam bab penulisan lah. Okey, khalas, kita terus lagi. Wa assasa furu'ahu min qawa'idihi. Wa ussisa furu'uhu min qawa'idihi wa usulihi. Dan diasaskan pecahan-pecahan fiqh. Hu ni kembali kepada fiqh daripada kaedah-kaedahnya fiqh dan usul-usulnya, usul fiqh. Okey. Daripada kalimah alhamdulillah sampailah kepada usulihi, dalam ilmu balaghah dipanggil bara'atul istihlal. Apa benda tu? Dipanggil bara'atul istihlal. Bara'atul istihlal. Apa bendanya bara'ah? Apa bara'ah? Bukan bara'ah. Bara'ah dengan hamzah tu berlepas tangan, berlepas diri. Bara'ah ni ialah kejelasan. Jelasnya. Okay? Al-istihlal itu permulaan. Okay? Jadi kejelasannya pada permulaan. Apa benda ni? Iaitu bila mana-mana kitab yang dimulakan dengan alhamdulillah, lepas tu antum tengok, lepas tu dia kata apa? Segala puji bagi Allah yang menjadikan ibadah itu jalan untuk mencapai kepada keridhaannya dan mengirakan sahnya ibadah itu dengan pengetahuan kepada fiqh dan juga fasal-fasalnya. Apa yang kita boleh faham sebagai pembaca? Kita boleh agaklah buku ni cerita berkaitan fiqh. Okey? Kalau contoh permulaan dia, alhamdulillahilladzi ja'alal dzakara wal unsa makhluqaini fil alam. Contohnya, segala puji bagi Allah yang menjadikan laki dan perempuan dua makhluk di alam ini. Apa yang kita faham? Ini bab nikah ni. Kita boleh faham lah tu. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard. Segala puji bagi Allah yang menciptakan langit dan bumi. Apa kita faham? Ini geografi kot ni. Ke ilmu sains ke fizik ke, wallahu alam lah. Macam tu. Okey. Alhamdulillahilladzi ja'alat tauhida asasan wa qawa'idatan. Segala puji bagi Allah yang menjadikan tauhid itu sebagai asas dan juga kaedah kepada agama. Kita fahamlah, ini mesti cerita bab tauhid. Itu dipanggil bara'atul istihlal. Kejelasannya pada permulaan. Orang yang baca, dia boleh tangkap. Ini mesti cerita pasal tu. Apa kita boleh faham? Antum nanti kalau diberi peluang berucap di hadapan orang ramai, berkhutbah, berceramah, alhamdulillah tu kena kasih kat situ lah. Okay. Luqman ada kan nak baca lagi kan? Anda tak perasan hantar tu. Okay, jap. Sekejap. Mana tadi tu? Okay. Antum nanti kalau berkhutbah, berceramah, memberi kuliah ke apa-apa ke, ataupun dilantik jadi tukang karut. Tu tukang karut tak? Nak bertunang kan? Kita orang tua lah. Ni kalau tua lah, antum muda lagi. Okay.
Nanti jadi apa tukang karut untuk adik kita ke, untuk kita sepupu kita ke. Bila kita start khutbah ataupun start cakap tu, alhamdulillah tu, kita kena ikut apa tema. Ustaz dia jemput Ustaz apa Luqman, Ustazah Inna ke, dia jemput untuk buat ceramah berkaitan Maulid Nabi. Jadi mestilah kita alhamdulillahilladzi ja'ala apa? Ja'ala rasula. Boleh cantik kan? Boleh kena dengan tema dia, kita berkata tentang itu. Jadi tak sesuai pula kalau kita berkata contohnya tolong buat perasmian untuk hari sukan sekolah contohnya. Kita pula alhamdulillahilladzi ja'alal ibadata tariqatan, kita ciplak kat sini. Orang tak faham pun, tapi kesesuaian tu tidak pada tempatnya. Sebab tu hari sukan tu pakai baju sukan pula tu. Kan, jadi tak sesuai lah. Di situlah kecantikannya. Setiap alhamdulillah ataupun ada sebab ulama kita buat benda tu dipanggil bara'ah al-istihlal, untuk menjelaskan kita ni nak cerita apa ni. Okey. Wassalatu wassalamu ala man ilaihi marji'ul mujtahidin. Selawat dan salam ke atas junjungan siapa yang kepadanya kembalinya rujukan setiap yang berijtihad. Tengok. Walaupun dah selawat, tetap dia ada kata kalimah mujtahidin. Nak juga merujuk kepada mujtahid dalam fiqh. Syekh ni dia betul-betul mahir ilmu nahu, balaghah, mantik dan sebagainya lah. Juga kalau kita lihat wassalatu wassalam juga merupakan dipanggil jumlah yang berbentuk insyaiyah ma'nan. Kalau kita terjemah bahasa selawat dan salam. Tapi kalau kita makna, mudah-mudahan Allah melimpahkan selawat dan salam. Macam tu lah. Okay? Assalatu wassalamu ala man ilaihi marji'ul mujtahidin. Al-qailu ke qaili. Tolong siapa ni? Aduh. Siapa? Qail ke qail? Siapa ngaji nahu? Syafiqah. Qail ke qailu ke qaili? Wassalatu wassalamu ala man ilaihi marji'ul mujtahidin al-qailu. Kenapa pula qailu? Dia merupakan sifat kepada marji'. Okey? Atau dia merupakan badal kepada marji'. Sebab marji'u tu marfu', qail pun marfu'. Dan selawat dan salam ke atas sesiapa yang dikembalikan ijtihad ataupun dirujuk tempat rujukan mujtahidun. Dan dia juga berkata, siapa kata? Nabi SAW. Apa Nabi kata? May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah menginginkan padanya kebaikan, Allah akan memfaqihkan dia dalam agama. Ada yang kata memfaqihkan dia dalam urusan-urusan agama. Kelas. Wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahu ajma'in. Wa ba'du. Okey. Wa ba'du, kenapa ada kadang-kadang baca amma ba'du, kadang-kadang baca ba'du, semua boleh belaka. Kenapa baca dengan ba'du? Apa boleh tolong? Hanin Bazli. Hanin lelaki perempuan ni, Hanin ni. Hanin Bazli. Antum lelaki ke perempuan ni? Okey. Tak apa. Okey. Sudah jadi. Oh, okey. Nama macam lelaki, Hanin. Oh, tu Hamim. Sorry. Alright. Sudah jadi kebiasaan. Ba'du. Tak boleh juga. Ada cerita man. Arab ni dia ada cerita. Dia mesti ada bercerita. Dia mesti ada mengapakah dia jadi ba'du. Sedangkan dia huruf dharaf. Dharaf semuanya mabniin 'ala al-fath, kan, ba'da, qabla, amama, khalfa, wara'a, kan. Jadi ba'du dalam Quran ataupun dalam mana-mana perkataan Arab, bila zaraf ini asalnya ba'da, qabla,
tiba-tiba jadi qablu, min ba'du. Kan? Kenapa? Kerana di situ ada benda yang hazaf. Bila ada yang hazaf, sebelah ba'da ni ada hazaf, dia akan jadi marfu'. Bisababi mahzufi ba'daha. Kerana ada benda yang dihazafkan selepas dia. Apa takdir dia? Wa ba'dal muqaddimati. Dan selepas muqaddimah. Amma ba'dal muqaddimati. Kan? Itu asal dia. Amma ba'dal muqaddimati. Ba'da. Tapi bila kita hazafkan dia punya mudhafun ilaih ataupun dia punya majrur, okey, jadilah dia amma ba'du. Okey. Ana gambarkan dengan waw lah. Okay, bukan waw ni, maknanya ada dhammah dekat situ, okey. Amma ba'du. Alright. Sebab baca dengan ba'du, jangan hantar baca ba'da yang jadi nanti jadi imam khutbah Jumaat jangan mengada-ngada amma ba'da, salah. Bukan ba'da tu zaraf kena mabni ala fathah ke? Tak. Sebab dia ada hazaf. Kan ada yang dihazafkan selepas dia. Iaitu maksudnya. Iaitu amma ba'dal muqaddimati. Adapun setelah muqaddimah. Yani bila kita selepas kalimah ba'da ini kita akan memulakan cerita. Dah habis dah doa. Dah habis dah alhamdulillah. Akan ceritalah. Cerita tentang apa yang kita nak cerita di sini. Okay? Okay, cukuplah sampai situ. Nah, macam inilah style kita belajar. Dah nampak sikit buku surat dia kan. Kita cuba lumatkan bacaan kita lah. So, Ana macam biasa, Ana akan bawa nahu. Kalau boleh kita pergi saraf. Kalau boleh kita pergi balaghah. Dan paling pastinya, ilmu kita, ilmu usul fiqh. Dia tak lari daripada mantiq dan juga ilmu maqulat. Bila belajar usul fiqh, antum akan faham mengapakah ulama kita mengarang dan juga memahami sesuatu benda macam tu. Mereka ada susunan pemikiran mereka tersendiri. So, memang banyak membantu antum lah. Nanti bila belajar dekat universiti, dia macam subjek kan. Maslahah. Contohnya sadduz zara'i'. Contohnya al-qiyas, dirasa ijma' kan. Itu dah lebih membahaskan kepada perbahasan dia. Ini kita ambil basic balik supaya dengan ada basis, kita faham apakah perbahasan lebih mendalam dan juga lebih lanjut mengenainya. Okey, cukuplah sampai sini. Nanti sambung balik ya, pelan-pelan ya. InsyaAllah habis kot sebelum kita buka sen. Okey, cukup sekadar itu. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah esok pun kita lepas isyak kot. Okey. Afwan.